So maknanya sekarang walaupun mungkin cikgu tak menerangkan kepada kamu secara terperinci untuk bab ni, tapi hari tu kita dah buat latihan dan kamu sebenarnya dah tahu. Okey, iaitu bab 7 sukatan syarakan data terkumpul, apa yang kamu perlu tahulah. So kamu dah tahu apa benda yang perlu ada. Okey, so kalau kita nak tengok sikit sepintas lalu, bab ini mengandungi 7.1 dan 7.2. 7.1 lebih kepada membina graf, histogram, poligon kekerapan dan juga OGIF. So 7.2 lebih kepada pengiraan julat antara kuartil, varian dan juga sisihan piawai lah. Okay, yang menggunakan rumus. Okay. So standard pembelajarannya adalah membina histogram dan poligon kekerapan, okay, bagi suatu set data terkumpul. Ya. Yeah. Okay. So ini adalah latihan yang kita dah buat hari tu, yang cikgu suruh kamu betulkan untuk soalan yang pertama. Ini adalah graf histogram. Okay, cikgu suruh betulkan kepada kamu hari itu, markah itu dibetulkan kepada jisim. So kamu tengok selang kelas, saiz selang kelas. So kalau kamu tengok selang kelas kamu bermula daripada angka 1, okay, markah jisim kamu daripada 1 sehingga 3. So saiz selang kelas kamu ialah 3. Jangan sesekali kamu kata 1 sehingga 3 bermaksud kamu ambil 3 tolak dengan 1, so dapat 2. So kamu kata saiz selang kelas dia adalah 2. Salah. Okay, saiz selang kelas bermula daripada nombor yang ditulis. So kalau ikutkan nombor yang ditulis kepada kamu adalah 1, so 1 tu dah dikira yang pertama. 1, 2, 3. So saiz selang kelas kamu ialah 3. So ini adalah selang kelas nama dia. So saiznya ialah 3. So itu maksud dia lah. Okay, kamu dah tengok hari tu. So 1 itu dikenali sebagai had bawah dan 3 itu dikenali sebagai had atas. Okay, so had bawah dan had atas janganlah kamu keliru. Okay, kerana had atas dan had bawah ini akan menentukan titik tengah. Okay, so titik tengah kamu akan menggunakan rumus had bawah tambah had atas bahagi 2. Okay, so had bawah kamu 1, so had atas kamu ialah 3, 1 tambah 3, 4, so 4 bahagi 2, 2. So itulah titik tengahnya. Okay, ataupun boleh je kamu guna kiraan pakai jari, iaitu 1, 2 duduk di tengah, so 3. Okay, 1, 2, 3, so titik tengah adalah 2. Okay, so ini yang kamu dah tengok hari tu. So kekerapan longgokan ini melibatkan graf OGIF, okay, table untuk OGIF. So macam mana nak dapatkan kekerapan longgokan? Kamu kena ada kekerapan terlebih dahulu. So 4 kekerapannya. So dibawa ke depan menjadi 4 untuk kekerapan longgokan yang pertama. So untuk kekerapan longgokan yang kedua, dia datang daripada 4 kekerapan longgokan yang pertama ditambah dengan kekerapan yang kedua. So 4 tambah 5 itulah 9. 9 tambah 8 itulah 17, 17 tambah 7, 24, 24 tambah 3, 27. Okay, so ini memang langkah untuk mengira kekerapan longgokan. Itu sahaja cara dia. Okay, janganlah kamu keliru di antara kekerapan dan juga kekerapan longgokan. Okay, so sinonim dengan graf OGIF adalah kekerapan longgokan dan juga sempadan atas. Okay, berbanding dengan graf histogram dan juga poligon kekerapan, sinonimnya bersama dengan kekerapan dan juga titik tengah. Okay, so kali ini kamu akan ada kekerapan longgokan dan sempadan atas. So sempadan atas ini kita akan ambil had atas. Okay, kalau ikutkan kepada rumus dia yang sebenar lah. Sempadan atas kita akan ambil had atas untuk selang kelas yang pertama ditambah dengan had bawah selang kelas yang kedua. So 19 tambah dengan 20 bahagi dengan 2. Okay, so kamu akan dapat 19.5. So bermaksud untuk sempadan atas kamu, kekerapan longgokan kamu 4, sempadan atas kamu yang pertama ialah 19.5. Okay, so itu kalau ikutkan formula dia asal lah. Okay, tapi cikgu lebih suka untuk menggunakan tambah 0.5. Okay, kerana setakat yang cikgu pernah ajar, okay, sepanjang 10 tahun ni, okay, berkecimpung dengan tingkatan 5, apabila melibatkan bab ni, melibatkan sempadan atas,
boleh kata 98% ataupun mungkin 99%, formula dia adalah tambah 0.5 daripada daripada had atas sahaja. So 19, so dia akan jadi 19.5, 29.5, so dia macam tu sahaja. Okay, so kalau kamu nak kira secara manual, had atas selang kelas yang pertama tambah dengan had bawah selang kelas yang kedua, bahagi 2. Okay. Okay, so ini adalah latihan yang pertama yang kita dah buat hari tu. Okay, cikgu pun dah semak majoriti kamu dah buat dengan betul. Okay, melengkapkan jadual dan juga menghasilkan graf histogram. Okay, so soalan tadi adalah soalan A, melengkapkan jadual. So yang kedua B, dia suruh kamu cari min, okay, min anggaran ataupun min purata. Okay, so untuk min memang ada satu rumus yang khusus. Okay, so sebelum kamu nak kira min, kamu kena tahu, kamu kena wujudkan table fx. So itu memang wajib, kerana dalam rumus min dia ada huruf fx. Okay, so min ini simbol x bar. Okay, x palang dekat sini mewakilkan min. So ini adalah simbol hasil tambah f darab dengan x. So f itu apa? F itu ialah kekerapan. So x ialah titik tengah. So kamu kena wujudkan kotak fx, f darab x. Okay, so ini pun kamu dah buat hari tu, sudah settle. Okay, kita lebih kepada refresh sahaja. Okay, yang cikgu nak tekankan adalah berkenaan dengan graf. Okay, so graf, kalau ikutkan yang paling mustahak, cikgu dah kata kita cari paksi mencacang. Okay, kamu tengok dahulu, paksi mencacang bermaksud paksi yang tegak. Paksi mencacang dia kata 2 cm kepada 1. 1 itu bermaksud sifir 1. So kamu akan bermula dengan angka 1. Okay, sehingga kepada kekerapan yang paling tinggi lah. Okay, dan pastikan lukisan kamu kalau histogram. Okay, kalau histogram yang tepi ini adalah kekerapan. Okay, so yang bawah ini adalah titik tengah. So titik tengah tak susah. Okay, titik tengah kamu ambil sahajalah titik tengah yang ada dekat sini. Okay, so ambil sahaja titik tengah yang ada. Okay, bermula dengan 2 tadi. Okay, so kalau kamu nak tulis angka kosong atau angka sifar ni, teruskan. Okay, so 2, 5 sehinggalah 23. Dan histogram kamu akan menjadi bentuk bar lah. Okay. So itulah bentuk histogram yang kamu telah lukis hari itu, yang cikgu pun telah tengok dan betulkan kalau ada silap. Okay, so titik tengah seharusnya berada di tengah-tengah bar, okay, ataupun di tengah-tengah palang. Okay, so histogram kita dah tengok. Daripada histogram sebenarnya kita boleh tengok poligon kekerapan. Okay, so kamu ada poligon kekerapan. Cuma poligon kekerapan beza dia adalah graf garis. Okay, so macam tadi graf kamu adalah graf bar ataupun graf palang. So untuk poligon kekerapan dia adalah graf garis. So kalau ikutkan itulah dotted dia. Okay, so graf garis kalau ikutkan itulah sambungan titiknya. Okay, cikgu menggunakan maklumat graf histogram tadi sahaja. Okay, cuma kamu kena tahu bahawa apabila melukis graf poligon kekerapan, poligon itu sendiri bermaksud bentuk yang tertutup. So kalau kamu tengok graf kamu ini adalah graf yang terbuka. Kenapa cikgu kata terbuka? Sebab dia tidak bermula daripada paksi X ataupun paksi mendatar. Okay, so kamu kena tarik. Kalau dekat sini kamu start dengan 2, so kena tarik terus kepada sifar. So dekat sini dia tergantung, so kamu kena tarik kepada nilai titik tengah yang seterusnya. 20, 23, pastinya 26 lah. So barulah dia dikenali sebagai poligon kekerapan. So itu cara dia lah.
Okey? Jadi, jangan lupa untuk like sebagai tanda anda memperoleh ilmu daripada tontonan ini. Tinggalkan komen untuk sebarang penambahbaikan dan seterusnya subscribe untuk tidak ketinggalan video-video yang baru. Sehingga kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.